Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah yang mengumpulkan kita pada hari Jumaat ini. Kita bertemu lagi Jumaat ini dalam bulan Rajab yang mulia, 28 Rajab 1445 Hijri. Sementara kita menunggu solat fardu Jumaat diisi dengan pengisian tazkirah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehingga di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah Masjid Putra Nilai. Syukur kita pada Allah Ta'ala kita dapat hadir awal, kerana di samping kesibukan kita, kesihatan kita, Allah Ta'ala izinkan kita untuk hadir awal, yang diibaratkan oleh Nabi SAW seumpama kita mendapat ganjaran seekor unta, berbanding mereka yang mungkin Allah Ta'ala sibukkan mereka dengan urusan lain sehingga mereka dapat hadir ketika azan ataupun ketika imam dah mula khutbah, maka hanya dapat ganjaran senilai sekecil sebiji telur. Itulah disebut dalam hadis berkaitan ganjaran mereka yang hadir dalam solat Jumaat. Hari ini kita nak bincangkan satu tajuk, satu topik, yang mana topik ini penting, berkaitan dengan SOP pengurusan mayat. Sebut tentang kematian ini, kita memang tak dapat lari. Ya, memang tak akan dapat lari daripada kematian. Pergilah sampai ke hujung dunia sekalipun, maut akan datang mengejar kita. Pergilah cari pakar macam mana hebat sekalipun, pakar jantung, pakar buah pinggang, pakar tu ini, semuanya kita akan mati dan yang pakar tu pun akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dia tidak bersyarat, tidak kira sihat ataupun sakit, tidak kira usia tua ataupun muda, tidak kira harta banyak atau sikit, tidak kira pangkat tinggi atau rendah, tidak kira kita bersedia ataupun tidak, kematian pasti menghampiri kita. Maka tajuk hari ini adalah satu perkara penting untuk kita bincangkan, sebab ia berkaitan dengan ilmu sepanjang hayat. Kenapa saya sebut sepanjang hayat? Sebab selagi kita hidup, maka ilmu dalam pengurusan mayat atau pengurusan jenazah ini pasti akan kita gunakan selagi kita hidup. Ya, walaupun kita lagi 30 tahun kita hidup, makna sepanjang 30 tahun tu pasti orang sekeliling kita akan meninggal dunia dan kita akan gunakan ilmu ini. Ya, baik, menyebut tentang SOP, ya, ataupun bahasa Melayunya standard, apa pengurusan atau prosedur yang biasa berlaku dalam pengurusan mayat. Bila seorang tu meninggal dunia, kita ambil daripada awal-awal, waktu mula-mula dia tengah nazak. Ya, orang tengah nazak ni, apa yang perlu kita bantu dia? Sebagaimana hadis Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimah
la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia. Nak ajar orang meninggal ni, dia tengah nazak, apa je keadaan, sama ada dia nazak dekat katil hospital ke, ataupun dia dekat tengah jalan aksiden, maka kita seharusnya mengajar pada dia la ilaha illallah. Kenapa nak kena ajar? Bukankah dia orang Islam? Bukankah dia dah tahu dah perkara tu? Tapi kenapa nak kena ajar lagi? Sebab ketika seseorang diambang sakaratul maut, mereka lupa segala-galanya. Sakarat dari segi bahasa bermaksud mabuk. Maut itu kematian. Jadi penjelasannya ialah mabuk diambang kematian. Macam mana rupa orang mabuk? Orang mabuk ni dia tak boleh bawa kereta. Kalau bawa kereta dia akan terhuyung kanan ke kiri, ya, langgar traffic light, langgar kereta orang, langgar orang, dia jatuh sendiri. Sebab dia mabuk. Tak beza mana kanan mana kiri, mana salah mana betul, mana dosa, mana pahala, mana hitam, mana putih, dia tak ada nak bezakan. Dia mabuk. Demikian juga orang yang diambang kematian. Ketika itu dia mabuk, dia lupa siapa diri dia. Dia siapa pun dia tak tahu. Dia lupa keluarga dia. Dia tengok keluarga dia tapi dia tak nampak. Yang lagi dahsyat, dia lupa siapa penciptanya, Allah. Sebab itu Nabi pesan pada kita, lakinu mautakum, ajarkan, talqinkan atau ingatkan kalimah pada orang yang mati ni, orang yang nak mati ni, la ilaha illallah. Kita ajar pada dia, bimbing dia. Ini perkara adalah perkara yang paling penting, ya. Tak perlu ajar panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam drama Melayu boleh lah, kan? Dalam filem. Sebab apa? Dia ikut arahan pengarah. Pengarah kata cut, bangun balik mayat tu. Kenapa? Kurang feeling, buat sekali lagi. Berlakon boleh. Orang mengucap panjang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, siap jari macam ni pun boleh, kan? Sebab berlakon. Nak ucap sekali makna pun boleh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hakikatnya orang nak mati ni nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah, ya. La ilaha illallah, sehingga dia dapat sebut. Walaupun sekali cukuplah, sekali pun cukup bagi dia tenang. La ilaha illallah, dah dengar dah, cukup, biar dia pergi dengan tenang. Seandainya dia tak boleh nak bercakap, lidah dia keluh, tangan dia lumpuh, kaki dia lumpuh, dia tak dapat nak bagi syarat, kita ajar la ilaha illallah berulang kali tapi dia tak dapat nak sebut, apa kita nak buat? Kita minta pada dia bagi isyarat supaya tanda dia terima kalimah ni. Kalau abang dengar kalimah ni, cuba abang gerakkan mata, cuba abang gerakkan jari, cuba abang gerakkan lidah. La ilaha illallah. Kita nampak mata dia terkebir-kebir macam tu, mata dia, kan? Maknanya dia terima kalimah tu. Cukuplah. Kita nak keyakinan dia tu, ya. Tak dapat juga, kita cubalah ikhtiar supaya dia ni dapat sebut juga. Dan sekiranya dia meninggal dunia, tak ada sebutan langsung, tak ada tanda langsung, waktu itu kita bersangka baik. Mungkin dia sebut, mungkin dia bagi isyarat, kita saja yang tak sedar atau tak perasan. Itu cara kita, ya. Maknanya Islam sangat menitik beratkan kalimah ini untuk diucap sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Ini kita nak sebut, ya. Ada orang bertanya saya ketika saya menyampaikan kursus pengurusan jenazah kritikal. Kita sebut kritikal sebab apa? Sebab banyak orang bila kursus dia belajar yang basic, jenazah yang biasa, jenazah normal. Bagaimana keadaan kalau jenazah itu reput, jenazah terbakar, jenazah berulat, jenazah yang mati kerana lemas dan sebagainya. Sebab tu kita ajar pada pihak bomba waktu tu. Lalu ditanya, Ustaz, kami ni orang ataupun tim yang pertama ataupun tim yang terawal sampai apabila berlaku sesuatu kejadian kemalangan, terutamanya dekat jalan raya. Ada ketikanya kami berhadapan dengan orang yang bukan Islam, dia dalam keadaan nazak nak mati ni. Maka boleh tak kalau kami nak ajarkan syahadah pada dia?
ajar dia la ilaha illallah. Boleh ke tidak? Maka jawabnya disunatkan boleh. Boleh. Sebagaimana yang berlaku kepada pakcik Nabi Abu Talib. Di ambang kewafatan dia, Rasulullah di tepi, tidak pernah berputus asa. Pujuk pakcik dia, pakcik, ucap la ilaha illallah, saya jamin tempat pakcik kat syurga nanti, kata Nabi. Pujuk. Dan ketika itu juga Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, kau kena kekal dengan agama kita, nenek moyang kita. Setelah dipujuk dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Sebab itulah ini sunnahnya. Ya, sunnahnya ketika mana kita berhadapan dengan orang bukan Islam, di depan mata kita, bimbing dia, la ilaha illallah, terserah pada Allah nak izinkan ataupun tidak dia mengucap kalimah itu. Cuma kena ingat, nak bimbing orang mengucap ini kena tengok keadaan juga. Janganlah tuan-tuan buat depan keluarga dia, kena rembatkan, saya tak jamin kan. Makna kata tengok situasi, ya, kalau ada ada kelebihan, ada masa yang sesuai, ajar pada dia, ya. Sebab ini tanggungjawab kita. Rasulullah diutuskan pada kita untuk memasukkan seramai mungkin umatnya ke dalam syurga. Memang tanggungjawab kita nak masuk dalam syurga. Maka tak kisahlah dia ni dulu jahiliah ke kafir sekalipun, usaha kita sampai akhir hayatnya. Itu tanggungjawab kita. Baik. Dan setelah seorang itu dalam keadaan nazak juga, kita diajar juga untuk bimbing dia dengan bacaan Al-Quran. Jangan ditinggalkan bersendirian. Kadang-kadang ada anak-anak, mak sakit kat rumah tu, dia pun duduklah sembang kat luar. Mak tengah sakit, dibiarkan saja. Siapa tahu dalam keadaan kita leka berborak kat luar tu, datanglah ajal dia. Jadi kita perlu bimbing dia. Sebab apa? Ketika itu syaitan datang, cuba nak menghasut dia, cuba nak mengganggu dia, cuba nak merosakkan keislaman dia. Ketika itu dengan bacaan Al-Quran lah dapat beri ketenangan kepada dia, dapat memberi ataupun halangan ataupun kekangan daripada syaitan datang. Mudah-mudahan jadi perisai daripada gangguan syaitan. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita buat berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Dan setelah seorang itu meninggal dunia, maka hendaklah kita mengucapkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah istirja. Ini saya ringkaskan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un bukan hanya pada orang Islam, bahkan kematian orang bukan Islam pun. Kita dapat berita grup WhatsApp taman kita, jiran kita Ahliong telah meninggal dunia pagi tadi. Kita pun sebut RIP, kita balas RIP. RIP kan. Apa maksud RIP? Rest in peace, kata dia. Boleh kita sebut RIP pada orang yang mati dalam keadaan bukan Islam? Jawapannya tak boleh. Bahkan haram kita mengucapkan RIP, kerana rest in peace itu lebih kepada doa. Berehatlah kau dengan tenang. Adakah kita boleh mendoakan pada orang itu ketenangan tanpa membawa keimanan? Tak boleh. Habis nak sebut apa? Sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un juga pada kematian orang Islam ataupun kematian orang kafir bukan Islam. Sama je. Ketika pakcik Nabi meninggal dunia, yang kita sambung tadi, Abu Talib, dia meninggal dalam keadaan kufur, tak nak mengucap, kekal dengan agama nenek moyangnya. Lalu Nabi sedih, kecewa. Nabi rasa terkilan sebab ni pakcik yang jaga dia daripada kecil, tapi tak dapat nak selamatkan akidah dia. Lalu apa berlaku? Nabi SAW pun berkata pada pakciknya, wahai pakcik, aku berjanji akan doakan keampunan Allah kepada pakcik. Dia nak doakan pakciknya yang mati dalam keadaan kafir tadi. Lalu turunlah teguran Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 113. Nanti tuan-tuan cek Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi ataupun orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Lalu bila Allah tegur Nabi, bukan hanya khusus pada Nabi, bahkan pada kita juga orang Islam, umat-umat Nabi SAW,
Tak boleh. Maka sebab apa? Bila ada orang bukan Islam meninggal, kita nak sebut apa? Sebutlah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tak boleh doakan dia. Boleh ziarah? Boleh. Islam menganjurkan pada kita, bila orang bukan Islam mati, kita wajib hormat pada dia juga, sebagaimana yang berlaku ketika Rasulullah SAW duduk bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba lalu satu jenazah Yahudi diangkat melalui jalan Nabi. Melihat jenazah itu diusung di hadapan Nabi, Nabi SAW pun berdiri, sahabat pun melihat Nabi berdiri, sahabat pun berdiri. Kemudian setelah jenazah itu hilang dari pandangan mata, barulah sahabat tanya, ya Rasulullah, yang lalu depan kita tadi itu bukannya orang Islam, bukannya saudara kita, kenapa perlu kita bangun? Jawab Nabi SAW, walaupun dia bukan dalam kalangan kita, dia wajib dihormati. Ini cara Nabi nak menyantuni orang bukan Islam. Just hormat. Apa kesan dia? Bila kita ziarah orang meninggal dunia yang bukan Islam, kita hormat dia, tidak perlu ikut cara mereka, kita masih ada batas syarak. Maka bila ada kematian orang Islam, mereka juga akan hormat kita. Itulah tujuan Nabi dalam menyampaikan dakwah begini, ya. Setengah kita, bila ada orang meninggal dunia yang bukan Islam, biasa kita tengok kalau Hindu meninggal, dia bising, ketuk gendang, kapur semua. Kalau Buddha meninggal, kadang-kadang dia bunyi bising gendang-gendang naik lori. Dulu style orang bakar baling duit kan, ataupun guna duit kertas tu kuning tu, duit palsu tu. Jadi kita pun bising, bersepah jalan, bising, jam. Cuba kita ikut cara yang Nabi ajak. Hormat tu cara mereka. Biarlah mereka berurusan. Tahulah mereka nak kemas ke, mereka nak berurusan dengan majlis perbandaran ke, tahulah mereka. Cuba kalau kita menentang, apalah bising lah, kacau lah apa semua, besok kalau berlaku kematian dalam kalangan kita pula, mereka akan bising juga. Jadi Islam mengajak kita supaya bertoleransi. Untukmu agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Beginilah dia, ya. Baik tuan-tuan, menyebut tentang pengurusan jenazah bukan Islam, ya. Boleh tak kita sebagai orang Islam terlibat dalam pengurusan jenazah bukan Islam? Tak pernah berlaku lagi sejarah kita nampak, ya. Namun pernah ada berlaku tak? Berlaku. Antaranya bila seorang tu meninggal dunia, maka jenazah itu akan diuruskan ikut cara agama masing-masing. Orang Islam uruskan, orang bukan Islam uruskan. Ada setengah kes di hospital-hospital jenazah yang tidak berkemampuan. Bagi orang Islam, kita ada khairat, kita ada badan wakaf, kita ada NGO, kita ada jabatan agama yang boleh bantu mereka. Bagi jenazah orang bukan Islam, kadang-kadang kes ini agak terpencil. Mungkin ada NGO mereka yang bantu. Jadi salahkah kita membantu? Jawapannya tidak salah. Namun caranya ialah hanya sekadar membantu dari sudut logistik. Itu yang dilakukan oleh kami. Saya mewakili Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, SPJM, sebuah badan peringkat kebangsaan dalam pengurusan jenazah dalam dan luar negara, terlibat dalam pengurusan jenazah Islam dan juga bukan Islam. Perlibatan kami pada orang bukan Islam hanya sekadar terbatas kepada cara kita nak menyantuni, iaitu kaedah yang dinamakan embalming, pengawitan mayat. Sebab kebiasaannya mereka ini, bila berlaku kematian, mereka tak terus tanam, mereka ada adat mereka, upacara mereka, maka mayat itu perlu diselenggara ataupun ditahan daripada proses reput. Kita sediakan keranda, kasket bagi mereka yang tak mampu ni. Kita sediakan van jenazah bagi mereka yang tak mampu ni. Dan juga itu urusan yang mana yang lain-lain berkaitan dengan upacara adat agama terserah pada keluarganya. Jika keluarganya tak mampu, terus kita hantar ke pusat pengebumian tempat mereka. Kubur ke, nak dibakar ke, itu urusan mereka. Kita tahu setiap bandar, majlis pembandaran, dia ada tempat pembakaran dia. Disebut krematorium, tempat pembakaran mayat. Serah pada mereka. Jadi di sini juga sebagai satu cara dakwah bahawa orang Islam, kita tidak menghina pun jenazah bukan Islam, bahkan kita menyantuninya dengan baik sekadar batas syariat. Tidak boleh berlebih daripada itu. Bila datang ziarah orang mati bukan Islam, boleh tak kita datang
dia bakar colok, bakar pada patung dia ke, ataupun pada apa nama gambar mayat tu kau, kita tengok ini adat mereka kot, kita ikut. Tak boleh, sebab ia adalah bercampur dengan urusan agama. Tak boleh, ya. Kita pakaikan kalung ke pada gambar dia ke, tak boleh. Kita ambil abu mayat ke calit kat mana-mana bahagian badan kita, tak boleh. So ia berkaitan dengan hukum agama mereka, tak boleh melibatkan dalam hal itu, ya. Baik, dari sudut kos pula, kita tahu ramai orang kata pengurusan jenazah Islam ni mahal, ya. Dia kata RM1,000, RM1,500 mahal. Setengah orang ada kata pula, ni kan fardu kifayah, patut tak payah bayar pun, ni tanggungjawab orang Islam. Sehingga ada setengah orang tergamak, tuduh pula orang yang uruskan jenazah tu penunggang agama, kan? Ada juga kan, woi dia ni, ini urusan kifayah kan, kenapa nak charge penunggang agama? Dia cop mudah-mudah saja penunggang agama. Dia fikir bahawa segala kos tu datang daripada langit, ya, kain kapan tiba-tiba terbang datang kat dia. Van jenazah tu tak payah maintenance, memang beli sekali beli je, tak payah bayar apa-apa. Minyak guna air, semuanya melibatkan kos. Walaupun wujud NGO atau badan pengurusan jenazah yang menawarkan perkhidmatan percuma, tapi percumanya itu pada waris, mereka tetap memerlukan dana melalui sumbangan orang. Maka tak ada istilah percuma kat situ, semuanya ada kos. Maka tak wajar kita mengatakan upah ataupun ganjaran yang kita beri pada petugas pengurusan jenazah itu sebagai satu penunggang agama ataupun mengambil kesempatan. Tidak. Sebab tanggungjawab pengurusan jenazah itu terletak di bahu warisnya, terutamanya anak-anak. Mereka yang wajib selesaikan. Tapi kebanyakan kita ni, bila berlaku kematian, kita tak tahu. Kita mungkin ada ilmu, tapi kita tak yakin nak uruskan mayat ni. Tak yakin macam mana nak ikat kain kapan ni, nak potong kain kapan ni, saya siapa, kan? Macam mana pula kita nak solat jenazah? Bahkan ada di antara kita solat jenazah pun kita tak tahu. Macam mana pula nak gali kubur, saya mana, spek mana, dalam mana. Maka di sinilah bila kita tak pakar, bukan ahli dalam bidang itu, kita terpaksa ataupun kita perlu mendapatkan hikmat luar. Maka di sinilah adanya transaksi ataupun kos, melibatkan kos. Macam tu juga dalam hal lain. Orang fikir fardu kifayah ni pengurusan jenazah saja. Padahal maksud fardu kifayah ni segala aspek berkaitan masyarakat, termasuk bidang doktor, askar, guru, polis dan apa dua bidang sektor yang lain. Kalau di taman nilai, dinilai ni, kawasan nilai kita ni, tidak ada doktor, klinik tak ada, hospital tak ada. Bila berlaku orang sakit, semua tengok je, tak ada apa usaha nak merawat. Maka menanggunglah semua orang yang ada kat situ, sebab tak ada usaha untuk merawat dia. Tapi bila adanya doktor, adanya tugas orang merawat, maka itu diambil kifayah tadi, tanggungan fardu kifayah tadi terangkat daripada kita. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam bab pengurusan jenazah tadi. Maka di situ adanya kos, dan kita perlu ada kesedaran, ya. Kalau rasa nak percuma, buat sendiri. Ini bila meninggal dunia, masjid cas RM1,500, dia komplain, oi mahalnya apa semua, oi dia bercuti kat Hatnyai, dia bercuti kat Europe, tak ada pula hal kan. Bab kematian komplain. Jadi bab ini kita kena faham, dua situasi berbeza. Bagi orang yang mampu, bayarlah, nak bising apa. Banyak badan khairat lagi yang menajuk, kita boleh claim kat insurans, KWSP, boleh claim kat Preso. Bagi orang tak mampu, ini dalam hal lain, pasti adanya NGO, masjid, badan khairat, jabatan agama yang akan support. Jadi janganlah time mati semua tak mampu. Ini kita nak bagi orang buka minda, ya. Bagi jenazah orang bukan Islam, berapa kos dia? Tuan-tuan, ya, orang bukan Islam, kita Jumaat berapa 1.27 lebih kurang, panjang lagi. Orang bukan Islam, mereka ini banyak kos lagi daripada kita. Kos keranda saja paling murah RM600. Tu kos yang standard lah, keranda yang kata apa, nak bakar je. Tapi biasanya mereka ni grand, standard dalam RM10,000, RM20,000 dalam tangan. Biasanya RM100,000, RM200,000. Tak percaya, kita pergi kat Nirwana tu, cek harga dia, ya. Itu baru keranda.
Belum lagi kos-kos lain. Mereka banyak penambahan. Bukan saya nak katakan kenapa kita nak cerita pasal mereka. Ini sebagai kesedaran. Mereka tahu kos mereka mahal dan mereka bersedia daripada awal dengan ambil insurans, mereka ambil badan NGO, mereka bayar awal dan sebagainya. Setengah daripada mereka beranggapan dua majlis ini kena grand. Apa dia? Majlis perkahwinan, majlis kematian. Mereka akan buat grand. Jadi kita sebut perkahwinan tu biasalah kita pun buat grand. Kematian, bukan kita nak suruh buat grand, tapi mereka dah bersedia ke arah kematian untuk hari kematian mereka ni. Kita bila Badan Khairat buat program, terpaksa kita pula mencari siapa nak daftar, ahli boleh daftar. Patutnya kita ada kesedaran awal. Sebab apa kita tak nak masuk Badan Khairat? Bukan saya nak promote mana-mana Badan Khairat, tetapi nak katakan kesedaran. Bila berlaku kematian, barulah kita cek TGG. Ada setengah orang tu dah 4-5 tahun dia tak mencarum. Lepas tu bila berlaku kematian, cek, ayah saya ada daftar dulu, last bayar tahun 2020, 4 tahun lepas. Lepas tu nak claim. Masalah. Kita tahu memanglah benda ni tanggungjawab fardu kifayah, tapi kita kena ada kesedaran. Kena ada kesedaran. Ya. Tuan-tuan, ya, saya nak sentuh sikit tentang bab prosedur bagi jenazah non-Muslim. Bila berlaku kematian, mereka akan melalui satu proses yang dinamakan embalming. Sebab tu orang panggil saya ni Ustaz Undertaker, tuan-tuan. Bukan wrestling, ya. Saya tak pernah join mana-mana tournament, tak pernah cok slam orang pun. Tapi kerana bidang saya ialah Science in Embalming and Undertaker, sains pengawitan dan pengurusan mayat, jauh saya ambil di Manila, Filipina untuk bidang ni, bagi kesedaran pada orang. Orang bukan Islam bila berlaku kematian, mereka akan mengawet mayat tu. Mengawet tu bukan macam mamia, tapi sekadar untuk menahan mayat itu daripada proses perebutan. Apa berlaku? Mayat ini akan melalui proses, ada 4 kaedah embalming. Pertama, namanya surface embalming. Surface embalming apa? Permukaan. Pada jasad mayat, kita akan letakkan satu cecair kimia namanya formalin. Dia letak kat mata, telinga, hidung, satu badan lah yang terbuka ni. Yang kedua, namanya hypodermic embalming, hypodermical embalming, iaitu melalui suntikan, injection, guna shrink tu. 5 liter formalin akan dicucuk ke seluruh badan mayat. Ada cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, sampai habis kan. Cucuk habis 5 liter. Biasanya prosedur ni kalau kita guna pada mayat boleh bertahan dalam 2 hingga 3 hari standard. Dan inilah kaedah yang kita guna bagi mayat-mayat orang asing. Kita ramai warga kita, warga asing, kawan kita Bangladesh kan. Kalau nak balik ke negara asal, ini prosedur yang kita guna. Sampai sana boleh tahan 2 hari 3 hari, tapi mayat ada bau sikit, tapi dalam keadaan rupa asal. Kena segera tanam, tak boleh simpan. Sampai sana segera tanam. Mani kapan kat sini siap. Ya. Yang ketiga, namanya ialah Allah selamat. Apa nama? Arterial embalming, iaitu proses arteri. Kita ambil ambil urat dalam badan mayat. Dalam badan kita ada 2 jenis urat besar yang biasa kita guna untuk tukar darah ke, cuci darah ke. Arteri dan vena. Arteri dan vein. Ya. Dia boleh ambil kat sini, laluan dekat leher kita, bawah lengan, atas ari-ari kita ni, bawah perut, ini antara laluan dia lah. Biasanya bagi kes kematian mayat, kita akan ambil dekat ari-ari, kawasan ari-ari ni. 2 ari-ari ni kita akan keluarkan, 2 urat ni kita akan keluarkan. Di bahagian arteri kita akan masukkan cecair formalin sebanyak 12 liter. 12 liter masuk dalam badan. Dan yang keempat namanya ialah cavity embalming. Kita mengeluarkan segala cavity ataupun apa saja yang dalam badan ini di luar. Apa kaedah dia? Di bahagian vein kita akan keluarkan saluran darah. Dalam badan manusia dewasa standard kita ada 5 hingga 6 liter darah. Darah itu dibuang ketika mana urat formalin masuk. Dia akan berlaku transaksi itu. Ya, sebab bila kita
potong urat tu, darah takkan keluar sebab tak ada pressure, jantung dah berhenti. So memerlukan ubat tadi, dia menolak. 6 liter darah keluar, 12 liter ubat formalin masuk dalam badan mayat. Ini proses ini akan melalui seluruh badan. Dah sampai seluruh badan, barulah sampai ke peringkat yang terakhir. Ini saya sebut, saya bawa panang ni. Kita akan ambil satu batang besi. Ini namanya troka. Bukan nak menakutkan, tapi ini kenyataan. Di hujungnya tajam, tuan-tuan. Kelilingnya ada lubang-lubang, dan di belakangnya ni ada satu lagi lubang untuk masukkan satu tube pipe. Tujuannya apa? Dia akan tembuk satu lubang dekat bahagian atas perut untuk mengodok dalam badan mayat, untuk menghancurkan segala organ-organ dalam badan mayat. Hati, jantung, limpa, usus, perut, kulit kencing, buah pinggang digodok dan disedut keluar vacuum. Dia ada mesin dia. Bukanlah saya sedut, tuan-tuan. Tak ada kan. Dia ada mesin dia. Kenapa kena buat macam tu? Sebab bila melibatkan darah, organ-organ dalaman, inilah dua bahan atau barang yang mudah mereput dalam badan mayat. Benda yang membusuk dahulu perlu di-clearkan. Sebab tu kalau kita pergi beli ayam yang dalam packing ke apa, setengah orang dia dah asingkan dah hati ke limpa ke apa, dia asingkan dalam plastik. Sebab dia tak nak ayam tu busuk cepat. Maka perlunya pengasingan. Maka prosedur ini akan menyebabkan organ semua hilang, kosong ni. Dia tak bedah, dia sikit je lubang dia tu. Ubat tadi dah mengeraskan mayat, maka mayat boleh bertahan dalam masa seminggu, 2 minggu ataupun sebulan. Bergantung pada cecair yang digunakan tadi. 4 kaedah ni, tuan-tuan. Hanya kaedah pertama dan kedua sahaja di Malaysia kita praktikkan. Bila berlaku kematian orang Indonesia ke, Bangladesh ke, Pakistan ke, nak bawa balik keluar negara, 2 kaedah yang pertama tadi, injection dan juga surface. Tetapi tuan-tuan, jika kita daripada luar negara, orang Malaysia luar negara, mana-mana negara pun, kebanyakannya mereka telah kuat kuasakan untuk bawa balik ke Malaysia, perlu melalui proses embalming, fully embalming yang kita sebut tadi. Ya, mana saja, Europe ke, China ke, kita nak pergi ke India ke, kita nak pergi ke hatta sampai ke negara-negara Arab ke, proses ini diguna pakai. Sebab ini ada standard operasi mereka, prosedur dia. Ya, baik, itulah Nabi dah pesan dah. Sebaik-baiknya ialah di mana kamu meninggal, di situlah kamu dikebumikan. Tengok Tok Guru Harundin meninggal dunia di mana? California. Bukannya dia tak ada duit nak bawa balik, setakat RM100,000 nak bawa balik, dia tak payah bayar pun tak apa, anak murid dia ramai boleh bayar. Tapi kenapa dia kata kalau aku mati sana, jangan bawa balik, biar ke bumi kat sana? Sebab dia tahu betapa seksanya mayat jika nak bawa balik ke negara asal. Dan yang kedua, dia tahu betapa besarnya pahala bagi orang yang meninggal di luar tanah kelahiran dia. Meninggal di luar, tak dalam situ kan. Kebanyakan kita tak fikir. Kita katakan tak apalah, bawa balik, biar bawa balik lah, nanti senang nak ziarah. Nak ziarah setakat mana je kita nak ziarah? Kita ada ayah, ada ibu, ada atuk, ada nenek yang dah meninggal dunia. Hari-hari kita ziarah. Kurang-kurang pun waktu raya sekali je, itu pun mula-mula. Last dah 4-5 tahun baru kita ziarah. Yang lebihnya kita banyak berdoa saja. Jadi nak katakan bahawa kubur mana-mana pun sama saja. Ya, jadi di situ saya nak bagi penjelasan bahawa di mana meninggal, sebabnya di situlah kita dikebumikan. Ya. Namun sekiranya waris kata tidak, kami nak bawa balik juga, apa jadi-jadilah, maka jika diuruskan, yang menanggung itu adalah ahli keluarganya. Ya, keluarganya lah. Bagaimana pula kalau misalnya kata tempat tu tak boleh dikebumikan? Contoh negara China antaranya. Bila berlaku kematian, China antara negara yang tak benarkan mayat dikebumikan, mayat asing lah. Orang Islam sana bolehlah kebumi sana, orang luar tak boleh. Biasanya mereka akan suruh balik, bawa balik. Tak ada juga, mungkin ada tanah tapi dengan kos yang tinggi, atau pilihan kedua, kena bakar mayat tu. Jadi takkan kita nak bakar mayat keluarga kita, terpaksa bawa balik. Terpaksalah, kos dia lagi murah kalau kita bawa balik, terpaksa bawa balik, maka hukumnya harus. Sebab kita tak ada pilihan. Ya, tak ada pilihan.
Tapi kalau ada pilihan, memang ada tanah wakaf kat situ, maka di situlah sebaik-baik tempat yang boleh kita uruskan jenazah. Tuan ya. Baik, saya cerita ini kerana inilah bidang tugas yang perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam pengurusan jenazah luar negara. Ya. Baik. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia, selain kita persiapkan diri kita dengan amal soleh, sebab tentulah itu yang paling keutamaan kita. Bagi orang dia tak fikir, kalau aku mati pun tak apa, mana-mana pun orang akan uruskan. Memang ada orang fikir macam tu. Tak adalah orang nilai ni kalau dia meninggal tak masuk khairat, campak je kat sungai. Tak ada. Tak adalah kan. Mesti orang akan uruskan. Bukan sebab orang tak tergamak nak campak dia ke sungai, ke laut. Bukan sebab tak tergamak. Tapi sebab kalau dibiarkan dekat situ, baunya akan mengganggu orang. Ni katakan bahasa kasar dia. Bau mayat lagi busuk daripada bau bangkai. Ini bahasa kasarnya lah. Kita ni lah. Ya? Jadi orang segera uruskan kita. Meninggal hari ni juga orang nak kebumikan kita. Jadi kita perlu ada kesedaran bahawa amal soleh kita kena persiapkan daripada awal. Tentulah mati ni tak kira usia, tak kira masa. Dan dalam masa sama juga, biarlah kematian kita ini menyenangkan orang. Jangan sampai merumitkan ahli keluarga. Bila berlaku kematian, time itulah keluarga nak menagih simpati, nak mencari-cari orang, nak mengenali orang masjid, orang surau, orang khairat, nak tengok kubur kat mana. Sebab kita tak prepare daripada awal. Bagi seorang yang bertanggungjawab, terutamanya kita orang lelaki ni yang memimpin keluarga kita, sepatutnya kita dah bersedia dah ke arah tu. Pentingnya kita untuk berbincang dengan keluarga. Besok kalau abah mati, tanam je lah dekat kubur ni. Sini kubur mana? Kubur mana sini? Kota Seri Mas. Ataupun kubur dekat Nilai Impian pun ada, Laman Abadi. Kubur-kubur ni lah. Jadi kita dah fikir dah, situ mesti ada kos. Macam mana kita nak berurusan? Perlunya kita berbincang dengan pihak karya, pihak masjid. Misalnya masjid ni ada badan khairat, tanya pada Cik Amir kita sebagai pengurusi badan khairat, macam mana nak masuk. Tadi saya sembang dengan Cik Amir, 100 sebulan, setahun. Saya ingat sebulan, setahun, RM100 setahun. Kalau bahagi tu, Masya Allah, berapa ringgit je sehari kan? 36 sen sehari. Dah siap kira dah. Tapi katanya pada saya, kalau berlaku kematian bukan orang tu saja, bahkan keluarganya semua disupport. Anak ke, isteri ke meninggal, RM100 setahun. Tapi tanggungan dia bukan hanya sekadar waktu hari kematian, bahkan katanya kepuk, kepuk pesara tu, yang makan masa semua sekali dalam RM2,500 ditanggung oleh pihak khairat. Ada orang kata, boleh ke buat kepuk? Kan binaan, Nabi larang buat binaan. Kena faham, Nabi larang buat binaan kekal. Janganlah kita buat banglo ke rumah kat situ. Tapi sekadar kepuk untuk mengelakkan orang tergali balik, nak tanda tu kubur, maka tak ada masalah. Kepuk ni bila masa je orang boleh buang ke, hancurkan. Dia bukan binaan kekal. Tapi sekurang-kurangnya orang tahu tu kubur, kepungan tu, maka tu pun ditanggung. Jadi tu kena ada kesedaran, tuan-tuan. Jangan fikir aku muda lagi. Kadang-kadang ada orang fikirkan, saya 5 tahun dah bayar tapi tak pernah claim pun. Meninggal dululah baru claim kan. Dia ada juga orang fikir macam tu. Jadi kita fikir bahawa ini dalam konsep kita baru tahun tolong menolong, ya. Kita nak saling menolong-menolong. Orang yang lain meninggal, kita pernah membayar, maka duit itu juga diguna pakai untuk pengurusan, untuk maintenance dan sebagainya. Sebab tu penting, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bukan dalam kalangan karya masjid ini, tengok mana-mana tempat. Ada juga masalah yang lain pula timbul. Macam mana pula kami, Ustaz? Kami ni orang asing, kami ni bukan orang Malaysia, bukan orang negara ni. Banyak kes-kes bila berlaku kematian warga asing, mereka terpaksa kumpul duit ramai-ramai kawan-kawan, bayar pada pengurusan jenazah. Bukan murah ya, RM2,500, RM3,000, RM4,000, belum kira balik lagi. Dan maka hal ini, takkan setiap kali berlaku kematian baru kita nak buat sumbangan. Kadang-kadang urusan tu jadi delay, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan pun ada. Maka pentingnya kita untuk melihat pula apakah program-program lain. Ini bukan saya nak promote ke tidak, tapi kita kena ada kesedaran ini. Macam kami, kalau tuan-tuan nak tahu tentang khairat untuk warga asing,
boleh rujuk kat kaunter depan tu, ada boleh bubuh nama kan. Sebab apa penting benda ini? Kerana ia melibatkan hari kematian kita. Takkan nak biarkan mayat dalam peti mayat tu lama-lama. Bayaran dia dalam RM180 setahun. Bila berlaku kematian, ahli keluarga tak perlu keluarkan duit untuk ke bumi kat sini, semua ditanggung dan diberi cash pula RM3,000. Ni warga asing. Kalau nak bawa balik, orang kata bawa balik lah, kami nak ke bumi kat sini, tak nak ke bumi kat Malaysia. Ditanggung sehingga RM10,000 kos bawa balik. Benda ni preparation, adanya kesedaran. Perlu juga bagi warga asing kita ni untuk mendaftar khairat kematian. Ada RM180 setahun. Boleh bagi nama pada kaunter kat depan tu, ataupun boleh dipercik ambil jugalah untuk urusan, untuk pendaftaran. Ni membantu, sebab kita kena ada kesedaran daripada awal. Baik. Jadi dalam hal sama juga kita memudahkan urusan orang luar untuk pengurusan mayat. Bagi orang yang Islam, bila berlaku kematian di rumah, pertamanya kita kena hubungi pihak berkuasa. Tak tahu nak call siapa, nombor hospital tak ada, call 999 telefon, ambulans datang, sahkan kematian, bagi satu slip, pergi balai polis. Tak kisahlah orang kita ke orang asing ke, pergi balai polis, bawa IC, nak buat report polis atau pasport, bawa IC atau pasport orang yang mati tu, bawa slip pengesahan kematian tadi. Kalau ada rekod-rekod perubatan, kita ada cek medical ke apa kat hospital, bawa juga untuk siasatan. Benda ni memudahkan. Dah dapat satu surat, dulu orang panggil permit kubur, sekarang namanya surat daftar kematian. Surat daftar kematian ni bukan sijil, dia surat saja. Dia kadang-kadang ada bagi dalam bentuk satu slip cetakan komputer, ada lagi yang bagi dalam bentuk tulis tangan. Dia ada 3 salinan, warna putih, warna biru, warna kuning. Yang putih tu untuk JPN, kena bagi pada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Orang asing ke orang Malaysia ke, kena berurusan dengan JPN dalam masa 7 hari untuk dapatkan sijil. Kalau tidak, sukar, ada hal lain pula masalah. Warna biru tu pula untuk bagi pada badan khairat ataupun bagi pada orang yang jaga kubur, untuk mereka simpan dalam rekod fail mereka. Yang warna kuning belakang tu barulah kita simpan untuk rekod kita. Ni kena tahu bab ni. Dah dapat sijil kematian, barulah kita buat urusan yang lain. Sijil kematian ni dapat daripada JPN. Kemudian barulah kita nak buat tuntutan ke WSP, ke insurans, ke pekeso, ke apa, ke kena. Orang-orang yang baru meninggal, sesiapa yang meninggal bawah 60 tahun, 60 tahun ke bawah, yang ada bekerja dan mencarum perkeso, sokso tu, maka boleh layak keluarganya untuk dapatkan pencen ilat. Dapat. Benda ni kadang-kadang orang tak sedar. Dia ingat dapat khairat kematian je 2,000, sedangkan boleh dapat pencen ilat ikut kadar waktu yang dicarum tu. Baru ni saya ada satu kes saya selesaikan. Dia meninggal dunia, isteri dia meninggal dunia 3 tahun lepas, dan dia beritahu saya tak pernah claim pun apa khairat kematian perkesa 2,000. Tak apalah, saya tak perlukan pun, 2,000 je dah selesai dah. Dia kata tak, pergi cek dulu. Rupanya dia boleh layak dapat pencen ilat. Suami dia layak dapat RM2,500 sebulan. Kalau tak nak pun tak apa, ambil duit tu bagi saya kata. Orang dah bagi tak hendak pula kan, sebab kita tak ada kesedaran benda-benda macam ni kan. Jadi inilah dia tujuan kita buat. Saya pujilah tindakan pihak masjid dan juga Jawatan Agama Negeri Sembilan yang menganjurkan tazkirah Jumaat seperti ini. Tanyalah pakar ini, saya tidak akan terpakar, tapi untuk bagi pendedahan tentang banyak isu-isu semasa dalam kalangan masyarakat. Jadi kita ada masa lagi, jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada? Tuan Imam kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya habis dikucilkan. Sebenarnya ada kematian baik kepada warga asing. Di
dalam situasi di mana tidak kenal pasti bayi itu adalah betina perempuan. Dalam hal yang sama, tidak ada wanita perempuan yang akhir untuk mewantikan. Jadi ada sini. Ada situasi tersebut memberi perlombakan untuk berkata-kata hanya sebagai memantau, memberi arahan kepada wanita yang tidak tahu mahu untuk melibatkan. Baik, terima kasih. Soalannya ialah berkaitan dengan bayi pramatang, tapi fokus pada sekiranya warga asing meninggal dunia dan yang meninggal tu pula baby perempuan. Jadi mungkin sukar untuk dapatkan waris-waris perempuan untuk uruskan jenazah dia, ataupun mungkin tak ada petugas muslimat untuk uruskan bayi yang pramatang tadi tu. Maka boleh tak kalau seorang lelaki yang bertugas sebagai pengurus mayat uruskan jenazah bayi perempuan tadi? Maka jawapan pertamanya ialah sebaiknya kita cuba ikhtiar cari orang perempuan, terutamanya kalangan waris, dapatkan dahulu. Dan sekiranya kadang-kadang situasi sukar, memang ada orang perempuan tapi dia tak reti, memang tak boleh nak buat, maka boleh kita orang lelaki buat, tetapi sebaiknya biarlah ada ahli keluarganya bersama untuk menyaksikan benda tu. Ya, sebab dalam hal ini bayi itu kita anggap dia sebagai satu jasad yang mana perlu diuruskan segera. Dan secara logiknya pengurusan mayat ini dia tak fikir apa, kita nak memudahkan kan. Jadi sekiranya tak ada, maka terpaksalah kita buat uruskan itu. Jadi bayi ni pula tak perlu susah pun. Kadang-kadang orang fikir urus mayat ni kena detail, celah-celah jari, celah-celah kuku, celah peha pelipat. Dia mandi jenazah ni, ratakan air saja ke kawasan yang boleh capai. Kita ambil air botol ni sekarang, cuah kat atas baby tu, baby kecil kan, lepas tu ratakan air kat tempat yang boleh. Pusing belakang, ratakan air belakang kiri kanan, dah selesai tanggungjawab. Maka buat sekadar yang asas saja, tak perlu kita nak sabun, nak apa yang beria-ria, tak perlu. Itu untuk kemudahan kita lah. Wallahu a'lam. Alright. Tak ada. Kesimpulan. Baik. Jadi sebagai pengakhirannya tuan-tuan, perlunya kita ni sebagai seorang ahli keluarga mengetahui juga ilmu pengurusan jenazah ni. Belajar. Kalau ada kursus yang dianjurkan, hadir. Ya. Kalau tak sempat hadir, boleh dapatkan buku-buku panduan. Antaranya di depan tu, saya ada buat satu tulisan saya. Saya susun pengurusan jenazah mudah sahaja. Boleh. Sama ada mayat biasa, mayat reput, mayat berulat, ataupun jenazah COVID, HIV, AIDS, TB, ada panduan dia dalam buku yang kecil saya buat tu. Lengkap semua sekali dengan bacaan talqin, panduan solat jenazah. Kalau boleh setiap seorang dapatkan, sebab apa? Benda ni ilmu sepanjang hayat. Selagi kita hidup, selagi itulah kita akan guna pakai benda ni. Di depan tu ada kaunter yang dibuka, boleh berurusan dengan pihak usia dekat luar. Dan kenapa saya namakan pengurusan jenazah mudah sahaja? Sebab banyak orang fikir urus mayat ni susah, nak kena detail semua, najis tu nak kena buang betul-betul. Ya, sebenarnya tak perlu. Dia hanya meratakan air ke seluruh badan, bersihkan najis yang zahir. Tak perlu beria sangat tekan perut tu. Ni buat macam roti canai, tekan. Kenapa nak isi banyak najis ni? Perut kita ni memang takkan habis najis, usus panjang. Jadi takkan kita nak habiskan usus tu. Sekadar yang ada pada zahir di luar tu, itu yang kita kena bersihkan. Tak perlu beria sangat celah kuku, kulit tu kita nak buat sebelahan. Ini bukan spa tuan-tuan. Mandi mayat tu ratakan air. Lepas tu Nabi pesan pada orang yang mandikan jenazah anaknya Zainab, mandikan anak aku ni dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih sekiranya perlu. Apa maksud 3 kali, 5 kali atau lebih? Maksudnya ialah 3 kali gayung je. Nabi kata 3 kali gayung. Atau kalau tak cukup 3 gayung, 5 gayung. Kalau tak cukup, lebih. Berapa lebih tu sekadar yang boleh. Jadi urusan jenazah ni sangat mudah. Kafan, macam mana nak potongkan kafan ni? Tak reti lah.
orang ni ajar cara ni, orang ni ajar cara ni pula. Dia adalah kaedah. Syarat kafan ialah menutup aurat si mati. Dia tak kata mesti wajib warna putih, tidak. Kain kafan ni kalau apa pun boleh, tapi disunatkan berwarna putih. Jangan tahu-tahu saja nak tukar tradisi pula. Macam tu kalau pink lah kan. Saja nak buat akal macam tu kan. Tak payah. Kita putih-putih lah sebab kita banyak kain warna putih. Tapi sekiranya perlu nak warna lain, terpulang. Syaratnya ialah menutup aurat. Tak semestinya kata, oh okey, sebaik-baiknya kita katakan, okey, kita lipat kiri dulu, kanan, kiri, kanan. Ada kata, tak payah kiri kanan lah. Terus kiri semua sekali, kanan semua sekali. Pun boleh. Kalau kata, tak payahlah, kita gulung je lah. Tak payah potong-potong kapan tu. 10 meter kain, gulung je mayat tu. Pun boleh. Asalkan menutup aurat. Kena faham situ. Ya, jadi kita rasa, alamak tak reti lah macam mana nak urus mayat ni. Belajar, sekiranya kita faham, kita tahu kaedah-kaedah itu hanya memudahkan kita saja. Ada pun yang lebih-lebih itu ialah yang wajib kita buat. Itu potong kain dengan cermat dan sebagainya. Solat jenazah mudah tak? Mudah. Solat jenazah berapa rakaat tuan-tuan? Jangan jawab 2 malu kan. 4 takbir. Tak retilah niat. Macam mana nak baca? Maiti ke, maitihi ke apa ke? Maitati ke? Kalau tak pandai Arab, cakap Melayu je. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Semua tahu Al-Fatihah? Semua tahu Al-Fatihah. Allahu Akbar. Baca selawat. Selawat apa? Selawat Ibrahimiyah. Sama macam dalam tahiyat akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai habis. Allahu Akbar. Takbir ketiga, doa mayat. Allahumma fir lahu. Itu je. Yang ringkas. Panjang sikit. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma fir laha. Kalau ramai jenazah tu, Allahumma fir lahum. Kalau pondan, macam mana pula pondan ni? Allahumma fir lahu hahum. Tak ada. Allahumma fir lahu juga tuan-tuan ya. Ikut pada jantina dia. Takbir keempat, Allahu Akbar. Tak reti nak baca apa, diam je lah. Tu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis, dapat pahala 1 qiraat. Tapi ramai orang tinggalkan sebab tak tahulah. Tak tahu belajar, bertanya kan. Itulah kemudahan kita. Urusan jenazah mudah sahaja. Jadi sekarang itu yang dapat saya kongsikan pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan tajuk yang diberi SOP urus mayat, saya ada ceritakan tentang pengurusan jenazah Islam, bukan Islam, warga negara, orang asing, luar negara. Dalam perkongsian ringkas ini, mudah-mudahan dapat bagi manfaat pada kita. Tak dapat sikit, banyak pun jadilah ya. InsyaAllah tuan-tuan, teruskan menyumbang untuk masjid. Tabung-tabung masjid banyak saya nampak kat luar tu. Setiap kerusi tu bukan untuk duduk, masukkan duit dekat tabung tu ya, sedekah untuk pembangunan masjid dan juga kerja-kerja tugas yang lain. Dan sekiranya nak dapatkan buku tulisan saya, pengurusan jenazah mudah sahaja. Dan ada satu lagi buku, kisah orang mati, 40 kisah orang mati. Itu saya cerita bukan buku macam buku Mastika tuan-tuan Tak ada cerita pelik-pelik dalam tu. Itu cerita kematian masyarakat, pengajaran untuk kita. Boleh dapatkan di luar juga ya, berusaha dengan urus dia. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf segala kekurangan, kekilafan, keterlanjuran kata-kata yang dan masa ambil. Terima kasih pada pihak masjid, pihak Badan Khairat, pihak Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan kerana menjemput saya dalam siri pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.